Sudah kerap kali diamat-amati, memang lebay Timin dia cam benar isterinya tidak akan menjamah daging ataupun ikan selepas dia bidankan orang yang bersalin. Kadang-kadang sampai lebih sebulan Anjang Tiamah hanya akan makan sayur-sayur sahaja. Kalau lebay Timin mahu menyembelih ayam, cepat sahaja dia akan membantah. Jangan cuba lebay Timin berdegil mahu menyembelih ayam. Nescaya Anjang Tiamah tidak akan sentuh langsung. Dia akan tinggalkan lebay Timin memasak sendiri sampaikan 2-3 hari barulah balik ke rumah. Anjang Tiamah akan ke rumah anaknya Sahat Domeh. Biarkan lebay Timin terkial-kial seorang diri memasak ayam yang disembelihnya. Tahu sangatlah lebay Timin memang sudah menjadi pantang Anjang Tiamah. Asal saja dia membidankan perempuan bersalin, dia tidak akan menjamah makanan yang berdarah sama ada ikan, daging ataupun ayam. Dia akan sekadar menjamah sayur-sayur sahaja dengan direbus celur air. Lawyer, tekak aku. Beritahu Tiamah, sekiranya Sahat Domeh sengaja mendesak. Setelah lebih sebulan membidankan orang, memang Anjang Tiamah tidak membantah. Kadang-kadang dia sendiri mendesak lebay Timin untuk sembelihkan ayam dara yang tengah naik tubuh. Tidak perlu lagi lah lebay Timin bantu memasak di dapur kalau setakat masak rendang campur kerisik. Hei, geli geleman aku, ujar Anjang Tiamah apabila tercium bau hanyir darah. Setelah dia bidankan orang mahu pula memasak ikan ataupun daging, mudah sahaja dia muntah terjeluih kalau gagahi juga mendekati ikan yang mahu disiang. Sahat Domeh tidak peduli sangat kalau emaknya datang bertandang ke rumahnya kalau sekadar marahkan ayahnya. Dia sendiri akan memujuk ayahnya supaya tidak mendesak Anjang Tiamah memasak barang yang berdarah. Tentu emaknya terjeluh muntah apabila kenangkan uri tembuni yang keluar tatkala dia menyambut bayi yang lahir. Jangan katakan emaknya sahaja, Sahat Domeh sendiri boleh muntah terjeluh apabila kenangkan bau hanyir uri tembuni itu. Sebab itulah dia tak peduli sangat tabiat emaknya yang tidak mahu menjamah makanan gulai ikan, daging atau ayam. Apalah salahnya Anjang Tiamah makan sayur-sayur rebus celur air sahaja. Anjang Tiamah ni lebih berselera makan nasi dengan sayur masak rebus, celur air dan cecah sambal lada tumbuk sahaja. Setelah lawyer tercium bau hanyir uri tembuni tatkala membidankan orang. Siapa pun tak boleh nak melarang dengan keputusannya. Tetapi lebay Timin tak percaya dengan alasan isterinya yang mudah muntah terjeluih akibat tercium bau hanyir darah. Lantas saja dia menuduh yang Anjang Tiamah mengamalkan amalan yang menyebabkan dia terikat dengan pantang larang. Disebabkan pantang larang amalan itulah, Anjang Tiamah tidak boleh menjamah masakan berdarah selepas membidankan orang. Kalau amalan salah, kamu tinggalkanlah aja, rungut lebay Timin setelah beberapa kali cam dengan sikap isterinya. Dia dapat mengagak, tentulah Anjang Tiamah mengamalkan amalan selepas dia mengambil keputusan untuk berbidan. Semasa berkahwin dengan lebay Timin, tak pernah pula Anjang Tiamah mahu bidankan sesiapa pun hinggalah neneknya Bidan Soh meninggal dunia. Selepas Bidan Soh meninggal dunia, memang seisi kampung mengharapkan Anjang Tiamah. Kalau tidak didesak orang-orang kampung, Anjang Tiamah sendiri tak mahu menjadi bidan. Tetapi memang orang kampung tahu banyak petua yang diperturunkan oleh Bidan Soh kepada cucunya itu kalau mahu teruskan niat baiknya menjadi bidan di dalam kampung. Suaminya Lebay Timin juga membenarkan dia membantu orang-orang kampung yang mahu bersalin. Lagipun bukanlah selalu orang bersalin sampaikan mengganggu Anjang Tiamah. Penduduk dalam kampung masa itu sekadar 10 atau 15 keluarga sahaja. Kadang-kadang sampai setahun lebih pun belum tentu ada orang yang menjemput dia untuk membidankan perempuan mengandung. Apalah salahnya Anjang Tiamah teruskan amalan dan petua arwah neneknya Bidan Soh itu. Sebaik saja lebay Timin membenarkan dia menjadi bidan. Bukan takat orang-orang kampungnya sahaja yang mengharapkan pertolongan dia, malah orang dari kampung lain juga akan datang menjemput. Sebab itulah lebay Timin tidak akan mengikut isterinya ke mana sahaja apabila dijemput bidankan orang. Semenjak itulah pula, Anjang Tiamah mudah terjeluih muntah, tercium bau darah ikan yang tengah disiang setelah dia membidankan perempuan bersalin. Memang dia berkeras juga melawan kalau suaminya lebay Timin sendiri yang mahu gulai ikan semilang masak asam pedas. Puaslah menahan rasa mual lawyer tekak hampir termuntah. Anjang Tiamah terkejut apabila melihat di pelantar rumah ada kepala manusia dengan perut yang berjurai, tersengih-sengih, mermerhati ke arahnya.
Buat apa tu Tiama? Kepala yang mengheret usus perut itu menegurnya ramah. Marah benarlah Anjang Tiama kerana disedarinya dia telah diperdaya oleh jenis syaitan tanggal kepala. Tahu benarlah dia syaitan demikian memang dipelihara oleh sesiapa sahaja yang mahukan padinya sentiasa penuh dikepuk. Tidak perlu menajak sampai berlopak-lopak mengharapkan padi tumbuh subur menghijau. Cukup dengan mengamalkan petua memelihara syaitan jenis penanggal kepala itulah, nescaya semangat padi di seluruh kampung akan berkumpul di dalam kepuknya. Sepanjang tahun tidak perlulah bersusah payah turun ke sawah. Punggah sahaja seguni dua padi itu yang siap dituai ke dalam kepuk. Sampai bila-bila pun tidak secupak pun akan luak. Asal sahaja dicedok keluar padi daripada kepuk, nescaya syaitan penanggal kepala itu akan isikan sampai penuh semula. Tengok baik-baik Tiama, kamu buat apa tu? Syaitan penanggal kepala itu bagaikan mengejeknya. Anjang Tiama merenung ikan semilang yang dibeli suaminya dari Utih Deman. Dia melihat di tangannya bukan lagi ikan semilang yang sedang disiang, tetapi adalah uri tembuni dengan darah yang hanyir. Setan, kamu ni nak ganggu aku ya? Bentak Anjang Tiamah menggertak bibir. Janganlah cepat marah Tiamah, ujar kepala yang mengheret usus perut yang berjela-jela itu. Dia tersengih-sengih dengan usus perutnya berlambak di atas pelantar. Aku tahu, kau tu hantu penanggal. Gerutu Anjang Tiamah kerana sedar yang dia diperdaya syaitan yang mengejek di hadapannya. Memang neneknya Bidang So sedang mengingatkannya mengenai syaitan yang tanggal kepala dari tubuh itu akan melayang ke udara mengheret usus perut yang berjela-jela. Mereka yang mengamalkan petua memelihara syaitan penanggal kepala ini memang tamak mahukan padi sentiasa penuh dikepuk. Tahu sangatlah Anjang Tiamah, orang itu sanggup sediakan tempayan cuka di penjuru dapur semata-mata mahu kecutkan usus yang berjela-jela itu sebelum boleh bercantum semula dengan tubuhnya. Amalan petua itu mesti sanggup memakan tembuni perempuan yang baru bersalin. Syaitan penanggal kepala itu akan ceraikan tubuh tuannya dari kepala, lantas terbangkan membawa usus berjela-jela menjadi mangsa asal sahaja tercium bau hanyir perempuan yang baru bersalin. Balik dari memakan uri tembuni itu, dia mesti rendamkan usus berjela itu ke dalam tempayan cuka biar kecut macam daun semalu yang digegar batang. Setelah kecut betul-betul, barulah usus berjela-jela itu akan boleh masuk semula ke batang tubuh sampai bercantum semula dengan kepala. Tahu sangat jugalah Anjang Tiamah, tuan yang memelihara syaitan penanggal kepala itu tidak tahu apa yang berlaku pada dirinya. Segalanya berlaku laksana mimpi, tatkala kepalanya tanggal dari tubuh hingga mengheret usus perut yang berjela. Apabila sedar semula, dia akan merasakan dirinya terbaring di tempat tidur bagaikan baru bangun daripada tidur yang nyenyak. Sebab itulah Anjang Tiamah tahu yang dia mahu diperdayakan oleh syaitan penanggal kepala supaya boleh peralatkan dia mahu menjamah uri tembuni setiap kali bidankan perempuan. Allahu Akbar. Minta maaf ya saudara-saudari. Serangga ni apa kumbang apa benda pula dalam lompat sini kepala otak dia betul lah. Saya ulang balik lagi sekali. Aduh. Sebab itulah Anjang Tiamah mahu diperdaya oleh syaitan penanggal kepala supaya boleh diperalatkan dia untuk mahu menjamah uri tembuni setiap kali bidankan perempuan bersalin. Tetapi hatinya keras bertahan tidak mahu bersahabat dengan syaitan yang mahu memperdayakan dirinya. Aku ni nak bantu kau lah Tiamah. Kepala yang mengheret usus perut berjela itu terus memujuk. Anjang Tiamah menggenggam pisau di tangan erat-erat. Sekiranya kepala mengheret usus itu cuma menerkam, dia akan tusukkan dengan duri ikan semilang. Dia tahu, di tangannya bukan uri tembuni perempuan bersalin, tetapi adalah ikan semilang yang mempunyai sengat bisa. Duri mengkuan tak ada, tapi duri semilang ni aku boleh tusuk ke mata kamu. Ujar Anjang Tiamah merenung tajam ke arah kepala berkenaan. Mukanya sama-sama dapat dilihat oleh Anjang Tiamah disebabkan silauan cahaya matahari yang memancar keras. Orang nak buat baik, kenapalah nak dibalas dengan jahat? Semakin galak kepala tersebut mengejek Anjang Tiamah.
Belum pun sempat Ajang Tiamah mahu bingkas bangun menyusut duri semilang ke mata lembaga kepala manusia itu. Dia dikejutkan oleh kilauan kilat yang memancar. Tercampak kepala mengheret usus itu melayang laksana belon yang terapung-apung akibat dipukul dengan cemati. Dan ketika ini Ajang Tiamah melihat neneknya Bidanso tercegat di atas pelantar bersama dengan lelaki tua yang berjubah kuning. Lelaki berjubah kuning itu memegang cemati hingga memancar kilauan seperti kilat apabila dia melibas ke kiri dan ke kanan. "Kau nak ganggu cucu aku, ya?" bentak Bidanso mencemik muka menahan rasa benci yang meluat. Terkekeh-kekehlah kepala mengheret usus itu ketawa mengejek bayangan Bidanso yang berada di pelantar rumah. Cepat-cepat pula dirembat oleh lelaki berjubah kuning itu dengan cemati di tangannya berulang kali sampaikan darah memercik di seluruh kepala itu. "Tok Syekh ni nak bunuh aku ke?" Rungut kepala itu jatuh ke tanah. Dia bergolek bersama dengan usus perut yang diheretnya. "Kalau kau ganggu Tiamah, memang aku bunuh kau." Lelaki berjubah kuning yang dipanggil Tok Syekh itu memberikan amaran. "Kenapa pula?" Kepala yang tergolek itu terangkat sedikit dalam rengekan yang bergetar. "Tiamah ni cucu Bidanso. Aku yang jaga mereka," ujar Tok Syekh mengingatkan kepala mengheret usus perut itu. "Dia langgar pantang," beritahu kepala mengheret usus perut itu. "Kali ini aku maafkan. Lain kali kalau kau ganggu, masak kau." Tok Syekh tidak peduli apapun permintaan kepala tersebut. "Suruhlah Tiamah tu jangan berhanyir darah." Lantas kepala tersebut menjelilkan lidah menjilat-jilat usus perutnya yang melambak di atas tanah. "Aku tak peduli. Jangan ganggu kataku. Jadi janganlah kau ganggu," sahut Tok Syekh memukul kepala itu dengan cematinya. Terjerit-jerit kepala itu menahan kesakitan akibat disebab berulang kali hingga berbekas calar melintang. Asal sahaja dia mengangkat kepalanya tinggi sedikit, cemati itu akan hinggap berdecap-decap. Kemudian perlahan-lahan lidahnya menjilat darah yang banyak mengalir dari kulit kepala. "Janganlah buat aku macam ni, Tok Syekh." Kepala itu merayu dalam rintihan yang memanjang. "Bukannya lama aku minta dia jangan berhanyir darah. Sampai habis pantang orang bersalin tu pun dah cukup lah." Tergetar-getar kepala itu meminta belas kasihan sambil menjilat-jilat darah yang banyak mengalir. "Bolehlah kalau pantang macam tu," ujar Bidanso mencelah. "Tapi kalau kau ganggu Tiamah, kami akan datang," tegasnya, terus melayang ke udara bersama dengan Tok Syekh. Anjang Tiamah melihat kepala yang tergolek di tanah mengerling tajam ke arahnya. Dia melihat bibir kepala itu bergerak-gerak bagaikan mahu tersenyum, seolah-olah dia berjaya memenuhi hajatnya sekalipun teruk dibelasah oleh Tok Syekh. "Nasib baiklah kau tu cucu Bidanso." Gerutu kepala mengheret perut usus itu terus mengeluh panjang. Tetapi Anjang Tiamah tidak menyahut. Lantas dilontarkannya duri semilang ke arah usus yang berjela-jela melambak di atas tanah ni. Ketika inilah Labai Timin berdiri di pintu dapur memerhatikan isterinya merungut-rungut tidak menentu dengan tangannya yang masih memegang pisau menyiang ikan semilang. Tidak sempat ikan semilang itu dimasak gulai asam pedas, terpaksalah Labai Timin memapah isterinya masuk ke dalam. Biarlah ikan semilang tidak habis disiang itu disungkup di bawah besen dahulu. Dia perlu selamatkan isterinya yang merungut-rungut tidak menentu itu. Labai Timin tahu isterinya tidak ingat apa-apa pun masa itu. Lantas saja dia memanggil Sahat Omeh supaya beritahu jiran-jiran. Kalau jiran-jiran berkumpul, macam-macam boleh diikhtiarkan. Bila ramai yang berikan pandangan, tentulah mudah mahu ubatkan Anjang Tiamah yang merungut-rungut tidak menentu. Masakan Labai Timin mahu menjemput bomoh kalau sekadar isterinya merungut-rungut demikian. Sahat Omeh juga tidak boleh berkeras mahu mengantar emaknya ke hospital. Lagipun dalam masa perintah orang putih, siapa pun tidak mahu menjejakkan kaki ke hospital yang jauh dari kampung halaman mereka. "Panggilkan Pak Su kamu." Perintah Labai Timin menyuruh Sahat Omeh beritahu Ripin Jegil. Lama juga Ripin Jegil belajar agama. Dari dia sebelum adik iparnya itu terus ke Kelantan mengaji pondok. Sahat Omeh tidak membantah apa-apa. Dia terus sahaja ke rumah Ripin Jegil. Tatkala Ripin Jegil jejakkan kaki ke rumahnya, Anjang Tiamah menjadi gemetar lantas memaki-maki adiknya itu. Tersenyumlah Ripin Jegil kerana dia dapat mengagak tentu kakaknya diganggu syaitan yang merasuk ke dalam dirinya. Apabila dia duduk di sisi kakaknya, tidak bertangguh,
Anjan Tiamah meludah ke mukanya, tetapi Ripin Jegel tak pedulikan apa-apa. Lebay Timin juga dapat merasakan yang adik iparnya sudah dapat membaca apa sebenarnya yang berlaku ke atas diri Anjan Tiamah. Belum apa-apa, kamu dah tunjuk belang ya? Lantas Ripin Jegel mengejek dengan mencubit bibir. Belang apa pula? Tersengih-sengih Anjan Tiamah apabila dia tidak boleh berdalih dengan tuduhan Ripin Jegel itu. Anjan Tiamah, dia takkan ludah aku. Terkah Ripin Jegel mengisar tapak tangan. Aku nampak syaitan penanggal yang meludah ni. Ujarnya menampar tangan hingga menyebabkan Anjan Tiamah tersedak-sedak laksana makan sesagun yang tersekat di tekak. Sesagun sagun. Yang mana tak tahu boleh Google adik-adik. Tersengih-sengih Anjan Tiamah mahu menyembunyikan muka. Terasa malunya kepala mengheret usus perut itu yang merasuknya disebabkan Ripin Jegel dapat menuduh. Memang Ripin Jegel tahu yang kakaknya dirasuk syaitan yang menjelma dengan kepala mengheret usus perut yang berjela-jela itu. Nak ke mana? Ke mana kamu nak menyorok? Lebay Timin pula bersuara keras lantas beristighfar beberapa kali. Kemudian dia membacakan doa 3 kali. Saya akan sikit lagi doa bagi kita akan teruskan. Tiba-tiba saja Anjan Tiamah ketawa terkekeh-kekeh mengangkat muka menatap Lebay Timin. Hei, benarlah Lebay. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Lantas saja Anjan Tiamah mencubit bibir dengan melirik senyum sebaik saja ketawanya mengendur. Terkejut juga Lebay Timin apabila isterinya lancar saja menyebut makna doa yang dibacakannya. Tak pernah pula Anjan Tiamah tahu mengenai makna ayat-ayat Al-Quran yang dibacakannya sebelum itu. Dari mana pula isterinya belajar makna surah Al-A'raf ayat 200 yang dibacakannya apakala berhadapan dengan sesiapa sahaja yang diganggu syaitan. Tersenyum Ripin Jegel dengan kelakuan kakaknya yang berubah-ubah sikap. Tetapi dia dapat melihat yang tercongkok di sisi Anjan Tiamah adalah bayangan arwah neneknya Bidan Soh bersama dengan lembaga berjubah kuning. Mereka berdua memijak kepala yang mengheret usus perut berjela itu sampai kepala itu tercungap-cungap. Syaitan penanggal ni memang degil. Parau sahaja suara lelaki berjubah kuning menghayung cematinya ke kiri dan ke kanan. Dah dihalau pun dia datang lagi. Gerutunya marah benar dengan kepala yang mengheret usus perut itu. Terkial-kial di bawah tapak kakinya. Bukan syaitan penanggal je degil, sahut Ripin Jegel menuding tangan ke arah muka Anjan Tiamah yang terkebil-kebil mata sama dengan bayangan arwah neneknya Bidan Soh. Syaitan macam awak ni pun degil. Kenapa yang nak ganggu Anjan Tiamah ni? Bentak Ripin Jegel menggertak bibir terus membacakan. Di sini ada doanya tetapi saya akan skip ya. Apabila Ripin Jegel menampar tapak tangannya ke lantai, lantas dikisar kuat. Serentak dengan itu Anjan Tiamah terjeluih muntah berketul-ketul uri tembuni laksana tahu yang dilumak dalam air sirap berwarna merah. Kenapa yang awak muntah? Sengaja Lebay Timin mengejek setelah isterinya terbatuk-batuk mengusap dada akibat muntah terjeluih. Kenapa yang kau buat aku macam ni, Ripin? Keras suara Anjan Tiamah membentak mengerling Ripin Jegel. Sebab kau tu setan, sahut Ripin Jegel memberi amaran akan terus menyerang selagi lembaga di sisi Anjan Tiamah tidak berundur. Aku bukan setan lah, beritahu bayangan arwah Bidan Soh tergetar-getar mengusap dadanya akibat daging uri tembuni melambat keluar bersama dengan muntahnya. Cukuplah, jangan paksa Anjan Tiamah buat kerja terkutuk ni, ujar Ripin Jegel mengisar duduk. Menggeleng-geleng Bidan Soh seolah-olah berdalih tak mahu mengakui perbuatannya. Masakan Bidan sepertinya mahu menganiaya jiran-jiran dengan memakan uri tembuni perempuan bersalin. Air matanya tergenang menatap muka Ripin Jegel yang menuduhnya lakukan perbuatan tersebut. Kemudiannya dia menuding jari ke arah kepala yang mengheret usus perut berjela-jela yang dipijaknya bersama dengan Tok Syekh berjubah kuning. Lidah Bidan Soh menjadi keluh tidak dapat bercakap apa-apa. Setiap kali kepala mengheret usus perut itu menjelirkan lidah menjilat uri tembuni berkeping-keping yang melambak dari muntah Bidan Soh. Tetapi Ripin Jegel tak peduli. Siapapun yang tuduh-menuduh di antara 3 lembaga di hadapannya, memang dia tahu arwah neneknya tak pernah mengamalkan petua menyimpan penanggal yang boleh ceraikan kepala dari tubuh dengan mengheret usus perut yang berjela-jela.
Bidan So sekadar mengharapkan Tok Syah berjubah kuning datang membantu sekiranya perempuan sarat mengandung diganggu syaitan tatkala tengah bersalin. Kalau tidak diseru Tok Syah berjubah kuning, memang syaitan penanggal itu akan datang menjelma. Sebaik saja uri tembuni keluar, nescaya syaitan penanggal itu yang akan menerpa menjilat darah yang melambak. Memang banyak benar cabaran menjadi bidan di tengah kampung. Kalau cekal hati, memang mudah terpedaya sampaikan amalkan petua menyimpan syaitan penanggal itu. Sekiranya tidak amalkan petua, nescaya anak sendiri akan menjadi mangsa hingga akan terkejang dengan mata terbelalak sebaik saja melahirkan anak. Tahu sangatlah bidan So mengenai nenek ibun yang tidak mempunyai anak selepas menjadi bidan kampung. Anak-anaknya yang lahir sebelum menjadi bidan pun menerima musibah. Apakala menggelepar terkejang dengan mata terbelalak sebaik saja melahirkan anak. Bukan takat anak perempuan nenek ibun saja yang menanggung musibah. Anak lelaki juga mati mengejut tatkala tengah tidur nyenyak. Terharu benarlah dia melihat anak lelakinya mati dengan darah yang memercik di segenap rongga. Kalau mahu dituduh perbuatan hantu tinggi, nenek ibun tahu masakan hantu tinggi boleh menyusup ke dalam rumah. Lainlah kalau hantu raya boleh menjelma sampai terconggok di tengah rumah. Kalau hati tabah bertahan, hantu raya pun tidak akan menjelma mahu berhadapan. Hantu raya juga akan bersembunyi biar siapa pun tidak cam tuan yang mengirimnya. Kalau merasuk ke dalam tubuh pun, bomoh yang mengubati mangsa sekadar boleh menuduh tidak menentu. Hantu tinggi akan berlegar keliling rumah sahaja menunggu mangsa melintas keluar. Peleset atau bajang juga tidak akan masuk ke dalam rumah. Peleset kadang-kadang menjelma seperti belalang yang melonjak ke tepi dinding apabila dibakar bulu ketiak. Bila-bila belalang peleset itu akan terhumban ke lantai akibat bau hangit yang menusuk ke hidung. Memang kepantangan belalang peleset terhidup bau hangit bulu ketiak dibakar itu. Mudah saja dia mabuk hingga kan tidak dapat bertahan di tepi dinding. Sekaligus belalang peleset menerpa ke lantai sampai dapat ditangkap. Cepat-cepat pula tuan rumah akan mematahkan tengkuk belalang peleset sampai nampak ketul beras di tengkuknya. Tuan yang memelihara peleset akan berasa seluruh badannya sengal-sengal hingga kan demam terkejang tidak bangun 2-3 hari. Peleset yang menjelma seperti belalang itu akan mengurung diri, tak berani menjengahkan muka di hadapan tuannya. Tetapi yang dibunuh oleh orang kampung sekadalah jemaah belalang sahaja. Pelesetnya tetap dipelihara tuannya selagi dia mengamalkan petua membela peleset semata-mata mahu menjaga hartanya supaya tidak diambil orang. Siapalah berani mencapai buah-buahan di dusunnya kalau tidak meminta izin dari tuannya. Bukan takat mencapai buah rambutan masak di hujung dahan sahaja, tersepakkan buah kelapa gugur pun nescaya akan dirasuk peleset. Bila-bila sahaja mulutnya akan terkancing gigi dengan bibir lebam diketap sebaik sahaja dirasuk peleset. Sepanjang malam pula akan merapik bercakap tidak menentu sampai berbuih-buih mulut. Kalau tidak dijemput tuannya, nescaya peleset akan mengganggu sampai habis satu keluarga. Tetapi siapa pun tidak dapat cam tuan yang memelihara peleset. Mereka akan panggil bomoh sahaja biar dihalaunya peleset itu balik semula kepada tuannya. Marah benarlah tuan peleset apabila dipanggil bomoh datang membakar kemenyan. Apabila dicecahkan lada hitam di ibu jari kaki mangsa, sekaligus pula tuan peleset akan menggelinjang kepanasan bagaikan kakinya dicucuh bara yang tengah menyala. Sudah tentulah sampai seminggu pula dia berjalan terdengkot-dengkot akibat kesakitan ibu jari kaki. Sebab itulah nenek ibun tak boleh bertahan kalau tidak menyimpan petua mempertahankan diri semasa berbidan. Mudah saja perempuan lepas bersalin dirasuk syaitan penanggal sampaikan turun darah bersama dengan uri tembuni. Dia tak rela dirinya diganggu syaitan penanggal hingga kan terpaksa menyimpan cuka setempayan di ceruk dapur. Dan disitulah syaitan penanggal berendam setelah menjilat darah perempuan bersalin. Asal saja terhidup bau hanyir darah perempuan bersalin, kepalanya sakit mengentak-entak laksana ditusuk duri onak. Dia akan jatuh menggelepar hingga kan terasa kepalanya tertanggal dari tengkuk, lantas mengheret tali perut keluar. Sekaligus pula kepalanya bersama usus perut akan melayang ke udara di jinjing syaitan penanggal mencari perempuan yang baru bersalin. Kalau nasibnya malang, bidan sudah letakkan mengkuam berduri di bawah rumah tergantung di tempat perempuan bersalin terbaring itu. Sekiranya dia berkeras mahu menjilat juga, darah yang basah di tikar alas tidur, nescaya usus perutnya akan tersangkut pada duri mengkuang. Asal sahaja cuba lepaskan diri, usus perut itu akan berbelit-belit di situ.
Sampai siang pun Ursus perut itu tidak akan dapat melepaskan diri dari tersangkut pada duri mengkuang. Sekaligus pula ayam akan berkeliaran di bawah rumah akan mematuk usus tersebut laksana bangkai yang dihurung langau. Tahu sangatlah nenek Ibun, memang syaitan penanggal akan mencari bidan biar selamatkan mereka daripada gangguan. Kalau bidan boleh diperdayakan, tentulah duri mengkuang tidak akan disangkutkan di bawah rumpat. Tempat perempuan bersalin yang terbaring tidur. Bila-bila sahaja syaitan penanggal boleh menyusup ke bawah rumah menjilat-jilat darah yang hanyir di situ. Sebab itulah bidan Ibun lebih rela dampingkan diri dengan Tok Syekh berserban kuning. Dia percaya yang Tok Syekh berjubah kuning sahaja satu-satunya yang ditakuti oleh siapa sahaja jenis syaitan yang mahu mengganggu. Bukan setakat syaitan penanggal saja, malah pelesit, bajang, hantu raya pun tak berani berdepan. Aku ni jenis jin Islam, beritahu Tok Syekh berjubah kuning ketika dia mula menjelma di hadapan nenek Ibun. Manalah nenek Ibun mahu pastikan jenis jin yang menjelma tatkala dia membakar kemenyan menyeru segala keramat di kampungnya untuk menjelma. Sebaik saja Tok Syekh berjubah kuning memberikan jaminan akan membantunya, dia bersedia menerimanya. Tentu Tok Syekh tidak memperdayakan dirinya. Setiap kali menjelma lembaga itu pasti akan memberi salam. Tok Syekh berjubah kuning akan mengajar dia jampi mantra dengan dimulakan Bismillahirrahmanirrahim. Tatkala Junah Mengah merengek-rengek tidak lepas mahu bersalin, keluarganya sudah mula cemas. Tetapi nenek Ibun yang dijemput membidankan Junah Mengah tidak merasa bimbang. Dia terpaksa membakar kemenyan menyeru Tok Syekh berjubah kuning untuk membantu. Sebaik sahaja lembaga berjubah kuning itu menjelma di hadapannya, lantas sahaja nenek Ibun akan memberi isyarat supaya sediakan air satu cawan. Mereka yang menghadap Junah Mengah sekadar melihat nenek Ibun yang membacakan jampi mantra. Tetapi nenek Ibun tahu ketika ini hanya Tok Syekh yang mengajarnya membacakan. Di sini ada mantra, saya takkan baca. Takkan baca. Baik, kita teruskan. Setelah air siap dijampi diberi minum pada Junah Mengah, tidak sampai 2 minit dia melahirkan anak mudah sahaja disambut oleh nenek Ibun. Sebab itulah nenek Ibun tidak pernah berpisah dengan Tok Syekh serban dan berjubah kuning setiap kali dijemput untuk membidankan orang. Petua amalannya itulah yang diperturunkan pada bidan Soh dengan dipantangkan makan barang berdarah sampai genap 44 hari mengikut perempuan bersalin dalam pantang. Jangan kata mahu menyembelih ayam atau menjamah daging masak rendang. Menyiang ikan pun menjadi pantang larang kepada nenek Ibun. Memang bidan Soh pegang kuat amalan petua yang diperturunkan oleh neneknya, iaitu nenek Ibun. Dia tetap menyeru Tok Syekh berjubah kuning datang membantu setiap kali dijemput berbidan. Bidan Soh tidak akan bimbang berhadapan dengan sesiapa sahaja jenis syaitan yang datang mengganggu. Cubalah syaitan penanggal menyeringai mahu menjilat darah perempuan lepas bersalin, nescaya akan dirembat dengan cemati oleh Tok Syekh berjubah kuning. Hantu tinggi juga jangan berani menghalang dia kalau dijemput orang tatkala tengah malam. Asal sahaja hantu tinggi menghadang jalan, tidak bertangguh, Tok Syekh serban dan jubah kuning akan melontarkan dengan bola berapi hingga kelihatan laksana kilat memancar dari udara. Serentak dengan itu pula, petir akan menerjah ke dada hantu tinggi sampai ke terpelanting bagaikan debu ditiup angin. Cubalah ganggu bidan Soh. Di mana sahaja syaitan mahu mengganggu bidan Soh, nescaya Tok Syekh berjubah kuning akan menjelma mempertahankan dia. Seisi kampung tahu benar dengan keberanian bidan Soh kalau sudah bersatu dengan jelmaan Tok Syekh berjubah kuning. Bukan setakat perempuan lepas bersalin sahaja yang mengharapkan pertolongan bidan Soh. Mak Jisin hilang di hutan semasa mencari kayu api pun emaknya merayu bidan Soh untuk carikan. Memang bimbang juga Ngah Limah apabila anaknya Mak Jisin tu tak balik santak asar apabila masuk ke tengah belukar mencari kayu api. Apalagi kalau budak tu baru berumur 12 tahun, bukannya tahu apa-apa sangat di tengah belukar. Lagipun dia sendiri sama-sama masuk ke tengah belukar bersama dengan Mak Jisin. Apabila Mak Jisin tidak kelihatan di mana-mana, Ngah Limah menuduh anaknya sudah balik terlebih dahulu. Budak malas macam Mak Jisin memang mudah mencari helah, tidak mahu memikul beban kayu api. Tentulah Mak Jisin ni balik dulu ke rumah, tinggalkan emaknya di tengah belukar di darat kampung. Tetapi hingga sang tak asar, Mak Jisin tak juga balik ke rumah. Sebab itulah Ngah Limah tidak bertangguh mendapatkan bidan Soh.
Siapa lagi boleh diharapkan di dalam kampungnya kalau bukan Bidan Soh yang menjadi bidan dan berumur besar. Bidan Soh sendiri masuk ke belukar di darat kampung bersama dengan jiran-jiran mencari tempat ngah limah ke situ. Di tempat kayu api dilonggokkan Mak Jisin itulah Bidan Soh membakar kemenyan hingga mereka dapati angin bertiup kencang macam ribut yang menyerbu. Sebaik saja angin kencang berhenti bertiup, mereka melihat Bidan Soh meliuk-liukkan badan laksana pucuk tebarau yang dipuput bayu. Lama-kelamaan dia menegakkan badannya sambil mendongak ke atas dengan mata yang tidak berkedip. Macam mana Tok Syekh? Jembalang ni nak menguji aku ke? Bergetar suara Bidan Soh mencepak-cepak bibir. Lama dia mendongak. Bidan Soh menundukkan semula dengan terangguk-angguk. Dia tersenyum, lantas mengusap-usap dagu bagaikan Tok Syekh mengusap janggut. Kerja orang bunian nampaknya ni. Gerutu Tok Syekh perlahan, tetapi jiran-jiran sekitar mendengar Bidan Soh yang menuturkannya. Tiba-tiba saja Bidan Soh bingkas bangun lantas memberi isyarat kepada jiran-jiran lelaki mengikutnya ke batu besar macam hidung sebesar ke batu besar macam hidung. Okey, faham, batu tu rupa macam hidung sebesar reban ayam di perdu pohon enau. Dia menudingkan jari ke perdu pohon enau, menyuruh mereka memotong anak-anak kayu dan akar yang berjuntayan menyerkup batu berkenaan. Cepat-cepatlah mereka dipatuhi perintah Bidan Soh yang tercegat tidak bergerak menudingkan jari ke arah batu berkenaan. Tetapi Ngalimah dapat mengagak yang Bidan Soh tidak tercegat di situ. Dia percaya yang Bidan Soh berdiri di atas bahu Tok Syekh berjubah kuning. Bidan Soh sekadar menerima petua daripada Tok Syekh berjubah kuning melakukan apa sahaja yang diperlukan. Memang Bidan Soh tercegat di bahu Tok Syekh berjubah kuning, memerhatikan jiran-jirannya meruntuhkan pagar besi di sekeliling perkampungan orang bunian. Bercemperalah orang-orang bunian yang mengawal di sekeliling pagar besi menyelamatkan diri apabila jiran-jiran merobohkan tembok di sekelilingnya dengan dibantu oleh Tok Syekh. Setiap kali mereka cuba bertahan, Tok Syekh melemparkan bola berapi hingga membakar di sekeliling pagar. Ketika mereka bercempura inilah, Bidan Soh nampak Puteri Andam Dewi berdiri di atas batu mencebikkan bibir akibat marah dengan perbuatan Tok Syekh berjubah kuning. Tak tahu adablah Tok Syekh ni, rungut Puteri Andam Dewi mengetap bibir. Kamu tu yang tak beradab, bentak Tok Syekh memberi amaran. Kenapa yang kamu larikan anak buah Tiamah? Semakin keras dia mengingatkan perempuan itu, perempuan yang di hadapannya yang mencabarnya. Dia ceroboh kawasan kami. Beritahu Puteri Andam Dewi tak puas hati disebabkan kawasannya diceroboh oleh orang-orang kampung. Ceroboh ke, tak ceroboh ke? Aku tak peduli. Ujar Tok Syekh tidak mahu mengalah. Serahkan anak buah Tiamah. Kalau tak, ataupun aku bakar kawasan kamu ni. Dia terus mengancam lantas memukul wanita itu dengan cemati di tangan. Puteri Andam Dewi cuba mengelak, tetapi pukulan Tok Syekh terlalu pantas hinggakan cemati hinggap di mana-mana. Bekas pukulan cemati itu memercikkan darah sampai berbirat melintang di bahagian muka. Wajah Puteri Andam Dewi berubah menjadi hodoh laksana perempuan tua yang berkedut-kedut kulit. Orang bunian yang bertahan di keliling pagar juga bercempera mencari tempat berlindung disebabkan cemati yang dipukulnya memancarkan api yang menyala marak. Kemana sahaja mereka berlindung, pancaran api itu akan menyerjah tidak bersisa. Serahkan anak buah Tiamah, gema suara Tok Syekh menggegar di sekeliling kawasan orang bunian. Ketika ini jiran-jiran yang menembas di sekeliling batu laksana hidung itu tersergam sebesar reban ayam. Itu terang benderang. Pelik dia punya ayat ni. Saya betulkan balik. Ketika ini jiran-jiran yang menebas di sekeliling batu laksana hidung tersergam sebesar reban ayam itu terang benderang. Di bawah batu di selaput akar pohon enau berjuntayan itu, mereka melihat Mak Jisim tertiarap tidak sedarkan diri. Hairan jugalah mereka bagaimana Mak Jisim menyusup masuk ke celah akar-akar berjuntayan itu sekiranya dia sendiri yang pergi ke situ. Mereka percaya memang perbuatan orang bunian yang mengheret Mak Jisim hingga terperosok ke bawah batu tersebut. Kalau tidak ditebas dan ditebang, memang siapa pun tak boleh membolos masuk. Tetapi, siapa pula boleh mengesan Mak Jisim terperosok di bawah batu itu kalau sekadar mencari merata berukar? Sebab itulah mereka mengharapkan Bidan Soh. Setelah dibakar kemenyan, tentu Tok Syekh yang mendampingi Bidan Soh menjelma serta-merta. Dia akan tunjukkan di mana Mak Jisim dipersorokkan oleh orang bunian. Perkara di sebalik kemampuan akal manusia mencarinya
memang perlukan cara gunakan petua kebatinan juga. Seisi kampung tahu, jasa Bidanso tidak boleh dihitung semasa hayatnya. Setelah Bidanso meninggal dunia, memang kepada Anjang Tiamah lah mereka gantungkan harapan. Tok Syekh berjubah kuning yang menjelma itulah yang pantangkan Anjang Tiamah supaya tidak menjamah benda berdarah selepas bidankan orang bersalin. Kalau Anjang Tiamah berkeras mahu menjamah juga, nescaya dia akan muntah terjelui. Sekaligus pula syaitan penanggal dengan kepala mengheret usus perut itu akan menjelma menjilat-jilat muntahnya. Dia tahu syaitan penanggal itu tidak akan memperdayakan dia kerana Tok Syekh akan tercegat lindungkan dirinya. Tetapi berhari-hari juga Anjang Tiamah terpaksa menanggung senak perut memual-mual semata-mata disebabkan menjamah benda yang berdarah. Lebih baik dia tidak menjamahnya kalau terpaksa menahan senak perut yang memual. Bukannya lama sangat dia terpaksa berpantang kalau amalkan petua yang diperturunkan oleh arwah neneknya Bidanso. Selagi perempuan bersalin berpantang selama 44 hari, maka selama itulah juga dia terpaksa berpantang sama. Tak perlu kita meminta pertolongan Tok Syekh. Anjang, beritahu Ripin Jegil mengingatkan kakaknya supaya tidak bergantung kepada Tok Syekh berjubah kuning yang diwariskan oleh arwah Bidanso. Dia juga makhluk yang tak boleh lindungkan kita. Tegasnya tak bersetuju dengan amalan petua kakaknya. Sikap Anjang Tiamah yang berkeras mempertahankan amalan petua arwah neneknya itulah yang menyebabkan Ripin Jegil tersinggung. Apalagi Anjang Tiamah mengejeknya sama macam air bertengah tin berkocak kuat kalau dibandingkan dengan air penuh di dalam tin yang tidak pernah berkocak. Boleh macam dia punya perumpamaan ya. Marah juga Lebay Timin dengan sikap isterinya yang memperkecilkan Ripin Jegil yang lama mengaji pondok di Kelantan. Anjang Tiamah tak peduli sama ada suaminya menyebelahi Ripin Jegil ataupun tidak. Kalau suaminya tidak bersetuju, dia sanggup tinggalkan Lebay Timin bersendirian di rumah. Biarlah dia merajuk membawa hati ke rumah anaknya Sahat Omeh sampai berhari-hari. Hingga Lebay Timin meninggal akibat sesak nafas sewaktu tidur pun, Anjang Tiamah memang di rumah Sahat Omeh. Dia tak terkejut semasa diberitahu oleh Uteh Deman mengenai kematian Lebay Timin secara mengejut itu. Sikapnya itulah yang menyebabkan Ripin Jegil bertambah marah terhadap kakaknya. Tahu sangatlah Ripin Jegil, memang Anjang Tiamah rela Tok Syekh berjubah kuning itu memijak dada Lebay Timin disebabkan abang ipalnya tidak bersetuju dengan amalan petua memuja-muja Tok Syekh. Kalau suami tak setuju dengan amalan tu, sama juga macam derhaka dengan suami. Keluh Ripin Jegil apabila kenangkan kejadian yang menimpa kakaknya Anjang Tiamah ketika saya bersama dengan Uteh Deman ke rumahnya. Tidak lama selepas itulah, dia berpindah meninggalkan kampung halamannya.